Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Bayati. Terima kasih atas sokongan anda yang tidak terhingga dan komen yang membina. InsyaAllah, cikgu akan teruskan perjuangan dan terus berkarya untuk menyebarkan ilmu demi anak bangsa yang cikgu cintai. Murid-murid, pada siri yang lepas, kita telah mempelajari tentang maksud percukaian, tujuan percukaian dan ke mana hasil cukai digunakan. Kali ini, cikgu akan menerangkan tentang jenis-jenis cukai, standard pembelajaran 4.1.2, menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan keuangan. Pentadbiran sebuah negara ialah satu proses yang rumit dan memerlukan peruntukan yang besar. Cukai merupakan satu sumber keuangan yang utama bagi sesebuah kerajaan untuk mentadbir urus dan membangunkan negara. Sistem cukai yang optimum bukan sahaja berupaya menjadi hasil kerajaan, malah juga dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat dan mendorong pelaburan swasta. Apakah cukai yang ada di Malaysia? Di dalam video ini, kita akan mempelajari tentang cukai pendapatan dan cukai jalan. Cukai yang pertama ialah cukai pendapatan. Siapakah yang perlu membayar cukai ini? Cukai pendapatan dikenakan ke atas individu yang bergaji dan pendapatan ke atas sebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Individu atau syarikat perlu mendaftar sebagai pembayar cukai. Seterusnya, individu yang bergaji dan syarikat yang beroperasi tersebut perlu membuat taksiran kendiri secara elektronik melalui internet menerusi sistem Easy Hasil atau dikenali dengan sistem taksiran kendiri. Semasa membuat taksiran kendiri, pembayar perlu mengemukakan laporan berkaitan dengan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebat. Dengan menggunakan borang nyata cukai pendapatan atau lebih dikenali dengan BNCP, bagi individu yang tidak menjalankan perniagaan, mereka perlu menggunakan borang BE dan tarikh akhir penghantaran borang adalah pada 30 April pada setiap tahun bagi taksiran tahun sebelumnya. Manakala bagi individu yang menjalankan perniagaan, mereka akan menggunakan borang B dan tarikh akhir penghantaran borang adalah pada 30 Jun. Semua dokumen dan resit asal hendaklah disimpan selama 7 tahun sebagai bukti apabila dikehendaki. Seterusnya, pembayaran boleh dibuat sekaligus kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN atau melalui potongan cukai bulanan PCB. Kena bayar ke cukai pendapatan ni? Jom kita lihat kesan pengelakan cukai pendapatan. Bagi kesalahan yang pertama, jika seseorang individu tidak memaklumkan layak dikenakan cukai, dia boleh didenda RM200 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta 53 Seksyen 112 1. Bagi kesalahan yang kedua, jika individu itu tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP, individu tersebut boleh dikenakan hukuman denda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200%
atas cukai terkurang lapor di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 kurungan Akta 53 Seksyen 113 kurungan 1 kurungan A. Sekiranya individu itu memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain, individu itu boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 kurungan Akta 53 Seksyen 113 kurungan 1 kurungan B. Seterusnya, jika individu itu sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai, individu itu boleh didenda RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 kurungan Akta 53 Seksyen 114 kurungan 1. Hukuman-hukuman ini adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Sumber diperoleh daripada Akta Cukai Pendapatan dicapai pada 14 September 2020. Murid-murid, mari kita pelajari pula tentang cukai jalan. Cukai ini dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Bagi kes yang pertama, jika pemilik kenderaan mendapati bahawa lesen kenderaan motornya akan tamat tempoh dan dia telah mengambil tindakan bagi memperbaharui semula lesen kenderaan tersebut di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sebelum tarikh tamat tempoh itu. Inilah pengguna yang berhemah. Selepas membuat pembayaran, dia akan diberikan lesen kenderaan motor dan tercatat tarikh tamat tempoh yang baru. Lesen ini hendaklah dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan tersebut. Setelah mendapatkan lesen kenderaan motor yang baru, kenderaan tersebut dibenarkan untuk menggunakan jalan raya di seluruh Malaysia secara sah. Bagi kes yang kedua, pemilik kenderaan ini mengabaikan tindakan memperbaharui lesen kenderaan motornya melebihi tempoh setahun. Untuk membolehkan kenderaannya menggunakan jalan raya secara sah, dia perlu menghantar kenderaannya ke Puspakom terlebih dahulu. Puspakom akan menjalankan pemeriksaan ke atas kenderaan itu dan mengeluarkan satu laporan berkaitan dengan pemeriksaan kenderaan tersebut. Seterusnya, pemilik kenderaan tersebut perlu mengemukakan laporan dari Puspakom ke Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi meluluskan permohonan lesen kenderaan motor yang baru. Jika permohonan tersebut diterima, pemilik akan diberikan lesen kenderaan motor dan dibenarkan menggunakan jalan raya secara sah. Bagi kes yang ketiga, pemilik kenderaan ini mendapati bahawa lesen kenderaan motornya telah tamat tempoh dan dia tidak memperbaharui lesen tersebut serta menggunakan jalan secara tidak sah. Apabila JPJ menjalankan pemeriksaan, dia boleh dikenakan saman dan kenderaannya tidak lagi dibenarkan menggunakan jalan raya sehingga lesen kenderaan motornya diperbaharui. Mari kita lihat senario bagi ketiga-tiga kes tadi. Pemilik kenderaan merah ini mengambil langkah bijak dengan memperbaharui lesen kenderaan motornya sebelum tarikh tamat tempoh di JPJ dan diberikan lesen kenderaan motor yang baru. Seterusnya, kenderaan itu akan dibenarkan menggunakan jalan raya secara sah.
Pemilik kenderaan warna kuning ini pula telah mengabaikan kenderaannya lebih tempoh setahun dan berusaha untuk mendapatkan lesen kenderaan motor yang baru. Dia perlu menghantar kenderaan ke Puspakom dan mendapatkan laporan pemeriksaan kenderaan. Seterusnya, mengemukakan laporan tersebut ke JPJ. JPJ akan memberikan lesen kenderaan motor yang baru dan kenderaannya dibenarkan menggunakan jalan secara sah. Pemilik kenderaan berwarna biru ini pula tidak memperbaharui lesen kenderaan motornya dan menggunakan jalan raya secara tidak sah. Apabila JPJ membuat pemeriksaan, kenderaannya tidak lagi dibenarkan menggunakan jalan raya sehingga lesen itu diperbaharui. Apakah kesan pengelakan cukai jalan? Jika pemilik kenderaan menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah, dia boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 333 Seksyen 23 kurungan 1. Hukuman ini adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Sumber diperoleh daripada Akta Pengangkutan Jalan dicapai pada 14 September 2020. Murid-murid, pada siri kali ini kita telah mempelajari tentang cukai pendapatan dan cukai jalan. Pada siri yang berikutnya, cikgu akan terangkan pula berkaitan dengan cukai pintu, cukai tanah serta cukai jualan dan perkhidmatan. Sehingga bertemu lagi pada video seterusnya. Sebarkan ilmu, luaskan pengetahuan. Tunjukkanlah sokongan anda dengan menekan butang subscribe kerana ianya percuma saja. Jangan lupa juga dengan butang like dan share. Terima kasih. Bye. Matematik senang je lah.